Okey, kita nak tengok pula keimunan pasif ya. Keimunan pasif, okey. Pun sama juga macam keimunan aktif. Dia ada dua. Satu keimunan pasif semula jadi. Satu lagi keimunan pasif buatan. Di antara semula jadi dan buatan, persamaan antara mereka ialah yang pertama, badan tidak boleh menghasilkan antibodi sendiri. Badan tidak boleh menghasilkan antibodi sendiri. Maksudnya antibodi itu dapat daripada sumber luar. Yang kedua, antibodi diperolehi daripada sumber luar. Yang ketiga, keimunan pasif tidak kekal lama dan hanya memberi perlindungan serta-merta dan jangka masa pendek dan sementara saja. Ini adalah persamaan untuk keimunan pasif semula jadi dan pasif buatan. Okey, kita tengok sini. Apakah yang dimaksudkan dengan keimunan pasif semula jadi? Okey. Keimunan yang diperolehi daripada fetus apabila antibodi ibu meresap melalui plasenta ke dalam aliran darah fetus. Okey, cikgu dah mudahkan untuk awak macam ni. Cikgu dah buat gambar rajah macam ni, okey. Keimunan pasif semula jadi. Okey. Maksudnya ada dua cara nak dapatkan keimunan pasif semula jadi ini. Okey, yang pertama, fetus. Okey. Fetus dapatkan keimunan ini semasa di dalam kandungan ibu. Iaitu dia dapatkan antibodi ini daripada plasenta. Plasenta ni kita panggil uri ya. Dia adalah antara perkongsian di antara tisu ibu dan juga tisu fetus. Maksudnya antibodi daripada darah ibu ni, antibodi daripada darah ibu akan masuk melalui tali pusat dan akan diberikan kepada fetus. Maksudnya antibodi tadi meresap melalui plasenta ke fetus. Antibodi siapa yang fetus ni dapat? Antibodi ibu. Okey, fetus. Okey, selepas bayi dilahirkan, dia masih lagi mendapat keimunan pasif semula jadi daripada susu ibu. Sebab tu penyusuan ibu ni sangatlah penting. Okey. Bagaimanakah susu ibu dapat memberikan antibodi kepada bayi? Okay, cuba tengok sini ya. Antibodi ibu akan memasuki salur darah di dalam payudara ibu. Antibodi tadi masuk ke dalam darah, di dalam payudara si ibu, dan seterusnya akan terserap masuk ke dalam susu ibu. Sebab dekat dalam payudara ibu ni ada banyak kelenjar. Ni saya nak tunjukkan ni. Ini adalah kelenjar susu. Ni semua kelenjar susu ni lah. Okay. Jadi susu ini adalah dalam kelenjar susu ni, dalam susu ibu tadi mengandungi antibodi ibu. Maksudnya ibu tu bagikan antibodi dia untuk si anak dia. Jadi bila anak tadi menghisap susu mak dia, nanti dia dapatlah antibodi tu. Okey, bayi mendapat antibodi daripada susu ibu. Ini kita panggil keimunan pasif semula jadi. Dapat daripada sumber luar. Fetus ni dapat daripada plasenta, yang bayi ni dapat daripada susu ibu. Sampailah bayi tu berumur 2 tahun. Lepas daripada 2 tahun, sistem keimunan si anak tadi telah cukup matang untuk dia menghasilkan antibodi dia sendiri. Sebelum tu, dia kena dapatkan bantuan daripada mak dia lah. Okey, yang seterusnya, keimunan pasif buatan. Okey.
Buatan ni maksudnya dia dapatkan vaksin tadi melalui suntikan. Bukan suntikan vaksin, tapi adalah suntikan serum ataupun anti-serum. Suntikan serum ataupun anti-serum. Apakah maksud serum dan anti-serum? Kita tengok kat sini ya. Apakah perbezaan di antara serum dan anti-serum? Kita tengok sini. Serum adalah plasma darah tanpa faktor pembeku. Dia adalah plasma darah tapi tanpa faktor pembeku. Sementara anti-serum adalah serum yang kaya dengan antibodi yang diekstrak daripada haiwan yang diimunisasi ataupun individu yang telah mengalami imunisasi. Jadi ini adalah perbezaan utama antara serum dan anti-serum. Selanjutnya, serum adalah cairan semula jadi darah. Sementara penghasilan anti-serum melibatkan suntikan antigen spesifik kepada haiwan ataupun individu dan pengambilan serumnya yang kaya dengan antibodi. Okey? Yang tu. Maksudnya serum dengan anti-serum ni, yang paling banyak antibodi adalah anti-serum lah. Serum pun ada juga tapi tak begitu banyak seperti anti-serum. Okey. Perlindungan yang kita dapat daripada keimunan pasif ini adalah perlindungan yang segera, perlindungan serta-merta. Misalnya seorang tu sedang sakit. Bila orang tu sakit, kita tak boleh suntik dia dengan vaksin sebab vaksin lambat. Dia nak balas untuk menghasilkan antibodi tu lambat. Jadi kita suntik dia dengan anti-serum ataupun serum ya. Kita tengok sini. Penyediaan serum ataupun anti-serum, kita nak tengoklah rujuk Rajah 11.7. Okay, kita tengok Rajah 11.7. Kita tengok sini. Okay, contoh dia ni. Ini adalah penyediaan anti-tetanus. Anti-tetanus ni adalah nama anti-serum untuk mencegah penyakit tetanus. Tetanus tu adalah penyakit kancing gigi. Okay, kita tengok sini macam mana cara penyediaan anti-tetanus tadi. Okey, di sini ada ampaian toxoid tetanus. Apa dia ampaian toxoid tetanus ni? Di dalam ampaian ini mengandungi bakteria yang boleh menyebabkan tetanus. Tetapi bakteria ni kita dah lemahkan dia. Ataupun kita dah matikan dia. Dan dia adalah merupakan sejenis vaksin. Okey? Bakteria yang boleh menyebabkan penyakit tetanus. Tapi perlu diingatkan, bakteria ini adalah bakteria yang dah lemah. Dan dia adalah, kita boleh anggap dia sebagai vaksin. Okey, kita ambil vaksin ini, kita suntik kepada kuda. Kenapa kita suntik ke dalam haiwan kuda ni? Kenapa kita tak suntik pada manusia? Okay, awak kena ingat ya, kalau kita suntik pada manusia, kita takut manusia ni tadi akan mendapat kesan daripada vaksin tu tadi. Kita rasa mungkin boleh membawa kesan yang tak baik lah kepada manusia tadi. Jadi kita pilih haiwan. Dan haiwan yang selalu digunakan adalah kuda lah. Mungkin sebab kuda ni ada ciri-ciri yang istimewa, mungkin penghasilan vaksinnya lebih kuat, mungkin lebih cepat dan mungkinlah dia ada ciri-ciri lain yang istimewa yang terdapat pada kuda ni tadi. Jadi kita suntik ke dalam kuda ni tadi. Bila kita suntik vaksin ni dalam kuda ni akan menghasilkan antibodi. So badan kuda ni tadi akan dirangsangkan untuk menghasilkan antibodi nak lawan bakteria tetanus ni tadi. Okey, badan kuda akan dirangsangkan untuk menghasilkan antibodi sebab nak lawan patogen yang masuk ni tadi. Okey, apabila dah cukup jangka masa untuk kuda ni tadi menghasilkan antibodi,
kita akan ekstrak ataupun kita akan keluarkan darah kuda ni tadi. Kita keluarkan sikit je lah. Kita ambil sebahagian sedikit daripada darah kuda ni tadi. Dan kita asingkan antara sel darah, plasma dan serum. So kita dapatlah. Ini adalah sel darah, ini adalah plasma dan yang di atas ini adalah serum. Okay. So anti-tetanus. Dalam serum tu ada banyak antibody. Dalam serum tu ada banyak antibody yang kita gunakan untuk melawan virus tetanus tadi. Antiserum yang diperolehi daripada serum kuda dipekatkan dan ditulinkan. Dipekatkan tu kita pekatkan dia dan kita tulinkan. Tulinkan tu kita asinglah daripada komponen-komponen yang lain. Maksudnya dalam darah tu kita hanya ambil antibody saja. Antibody tetanus tadi. Benda-benda lain yang tak perlu kita tak ambil. Kita nak antibody dia saja. Kemudian antibody ni tadi, ni antibody ni akan disuntik ke dalam individu yang berisiko tinggi mendapat penyakit tetanus. Okey. Individu disuntik ke dalam individu yang ada risiko yang tinggi untuk dapat penyakit tetanus. Jadi individu ni akan dilindungi daripada jangkitan penyakit tetanus. Ataupun kita suntik pada individu yang sedang sakit. Katalah orang tu tengah sakit. Jadi untuk dapatkan perlindungan serta-merta, kita terus suntik dia dengan anti-tetanus untuk mencegah dia daripada menjadi lebih bahaya. Okey. Inilah cara-cara penyediaan anti-tetanus. Contoh antiserum yang lain adalah anti-rabies dan antiserum terhadap bisa ular. Contohnya, apabila kita terkena patukan ular. Ular tadi ada bisa kan, patukannya tu ada bisa. Jadi dia ada antiserum untuk bisa ular. Jadi kita terus suntikkan antiserum kepada orang yang tengah sakit tadi. Okey? Jadi dia akan memberi perlindungan secara serta-merta. Berbanding dengan vaksin. Vaksin perlindungan dia bukan serta-merta. Sebab vaksin dia ambil masa beberapa hari untuk dia nak develop dia punya antibody. Tapi kalau serum serta-merta sebab dalam serum itu memang sudah sedia ada antibody. Jadi saya harap awak faham apa yang cikgu nak sampaikan ni. Jadi seterusnya kita nak tengok yang ni pula. Yang ni nanti saya nak minta awak salin dia sebagai nota. Okey. Sebelum cikgu terlupa, cikgu nak awak salin ni sebagai nota. Ini dia. Ni salin sebagai nota. Awak tulislah tajuk keimunan aktif semula jadi. Yang ni keimunan aktif buatan. Kita salin sebagai nota. Ini pun saya nak awak salin sebagai nota. Yang ni tak perlulah lukis gambar. Awak hanya boleh tulis-tulis yang penting-penting saja. Tak perlulah nak lukis gambar ni. Awak salin yang penting-penting sajalah. Ambil nota-nota yang penting-penting kat sini ni. Okey. Yang ni perlindungan segera. Ini contoh buku teks muka surat 207. Boleh salin daripada buku teks. Dan penyediaannya awak boleh refer ataupun salin maklumat daripada gambar rajah 11.7. Tak perlu lukis. Kalau rasa nak lukis, tak ada masalah. Tapi kalau tak lukis pun tak apa. Just buat dia punya flow dia saja. Seterusnya kita nak tengok banding beza di antara keimunan aktif buatan dengan keimunan pasif buatan. Iaitu persamaan dan perbezaan di antara keimunan aktif buatan iaitu suntikan vaksin dan keimunan pasif buatan iaitu suntikan antiserum. Okey, persamaannya. Kedua-duanya melindungi badan daripada jangkitan penyakit
Dan kedua-duanya melibatkan interaksi antara antibody dan antigen. Itu persamaan. Okey, perbezaan. Perbezaan ni kat sini banyak ah. Perbezaan yang pertama, keimunan aktif buatan kita dapat daripada suntikan vaksin. Keimunan pasif buatan kita dapat daripada suntikan antiserum. Kan? Diperolehi melalui suntikan vaksin, yang ni diperolehi melalui suntikan antiserum. Awak nampak di sini perbezaan Dia tulis kat sini. Dia tulis aspek apa? Aspek apa yang kita nak nilai? Aspek apa yang kita nak bandingkan? Dia tak tulis macam ni. Dia tak abaikan kolom ni Katalah awak tak tulis kolom ni. Awak abaikan kolom ni, awak tulis 2 kolom yang tu saja. Maksudnya ayat awak masih lagi tak lengkap. Orang tak faham pun apa yang awak nak sampaikan. Suntikan vaksin, suntikan antiserum. Orang tak jelas. Jadi awak kena buat kolom yang ni. Kalau awak nak buat kolom 3 kolom lah. Tapi kalau awak nak buat 2 kolom, awak kena huraikan. Contohnya, diperolehi melalui suntikan vaksin, diperolehi melalui suntikan antiserum. Tapi kalau tak nak ulang, tulis kolom kat sini satu lagi. Faham Okey. Perbezaan yang kedua, bahan yang disuntik. Bahan yang disuntik adalah vaksin, iaitu ampaian patogen yang lemah, mati ataupun tidak virulen. Tidak virulen ni, cikgu ulang lagi sekali, tak bahaya. Sementara yang pasif buatan, bahan yang disuntik adalah serum, itu antiserum. Antiserum adalah serum yang mengandungi antibody spesifik. Antiserum ialah serum yang mengandungi antibody spesifik. Tujuan. Biasanya vaksin suntikan ni adalah bertujuan untuk langkah-langkah pencegahan ataupun untuk perlindungan. Tetapi suntikan antiserum adalah untuk rawatan atau sekiranya perlindungan diperlukan secara serta-merta masa orang tu tengah sakit. Jadi kita nak rawat dia. Okey? Jelas Okey, vaksin kita bagi tujuan dia untuk perlindungan. Kita tak sakit lagi. Tapi kita dah vaksin siap-siap. Kita dah buat kita punya perlindungan siap-siap. Tapi suntikan antiserum tu kita bagi pada orang yang tengah sakit. Ataupun orang tu risiko nak dapat penyakit tu tinggi, kita bagi kat dia. Okey, kesan. Vaksin tidak memberi perlindungan serta-merta. Tapi untuk aktif vaksin, perlindungan adalah serta-merta. Tempoh keimunan. Keimunan kekal untuk tempoh masa yang lama, tapi untuk antiserum, keimunan bersifat sementara dan tidak kekal lama. Sementara saja, tak kekal lama. Masa suntikan diberi. Suntikan vaksin diberi sebelum dijangkiti penyakit. Sebelum kita dapat COVID-19, kita dah dapat suntikan dulu untuk pertahanan badan. Tetapi suntikan antiserum diberi dahulu sekiranya terdapat risiko tinggi untuk dijangkiti atau sebaik saja selepas dia dijangkiti patogen. Lepas saja dia dijangkiti oleh patogen, kita terus bagi dia suntikan antiserum. Ataupun seseorang yang berisiko yang sangat tinggi. Kalau tak ada risiko tinggi, kita tak bagi. Kita bagi vaksin. Antibody. Untuk vaksin, antibody dihasilkan sendiri oleh sel limfosit badan kita. Tetapi untuk suntikan antiserum, antibody adalah daripada antiserum itu sendiri. Memang dah ada antibody dah dalam serum tu. Dan yang last sekali, keperluan memberi suntikan dos kedua ataupun kita panggil dos penggalak. Okay, sekarang ni kita untuk COVID-19 kita dapat 2 dos kan. Dos yang kedua tu adalah kita panggil dos penggalak ataupun booster. Okey, apa tujuan dia? Kita tengok sini. Kita tengok graf ni
Okey. Dos booster perlu diberikan bagi meningkatkan semula aras antibodi supaya melepasi aras keimunan. Tujuan dia untuk memberi perlindungan terhadap penyakit. Okey, kita tengok sini graf ni ya. Okay, kita nak tafsirkan graf ni. Okey, ini adalah paksi Y. Paksi Y adalah aras antibodi dalam darah. Aras antibodi dalam darah. Okay, dia punya skala-skala unit dia ni. Unit dia arbitrary. Yang paksi X ni pula masa. Bulan. Ni 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Okey, cuba tengok sini. Setiap antibodi dalam badan kita, dia ada aras tertentu. Dia ada benchmark dia. Dia ada aras dia. Contohnya lah nak, untuk penyakit ni, dia ada aras dia. Aras dia 40. Ni aras keimunan. Kalau lagi tak capai, antibodi dia tak capai aras ni, maksudnya dia tak imun. Dia tak kebal. Untuk dia kebal daripada penyakit tu, dia kena lepas daripada 40 ni. Katalah kita dapat suntikan yang pertama, suntikan vaksin yang pertama. Contohnya macam cikgu dapat suntikan Sinovac kali pertama. Saya dapat pada bulan yang pertama lah ni. Ni bulan yang pertama. Ni 0, ni 1, ni 2, ni 3. Macam tu lah. Okay, saya dapat suntikan pada bulan yang pertama, suntikan Sinovac untuk mencegah COVID-19. Okey. Bila saya dapat suntikan vaksin, badan cikgu akan menghasilkan antibodi. Okey, nampak tak? Aras antibodi dalam badan saya semakin meningkat. Nampak ni? Semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Sampailah unit 20 kan. Rasanya 20 dekat sini meningkat. Lepas bulan yang kedua, nampak tak? Lepas bulan yang kedua, aras antibodi tu dia akan menurun semula. Nampak dia dah menurun. Dia dah menurun. Dia tak lepas aras keimunan. Dia turun. Dia turun sampailah bulan yang keempat. Dia dah jadi paling rendah. Jadi bulan yang keempat tu, saya akan dapat suntikan dos penggalak. Iaitu suntikan yang kedua. Ni contoh ni contoh lah. Saya tak katalah ini suntikan vaksin, ni contoh. Okey. Bulan keempat tu, masa aras antibodi dalam badan tu dah hampir nak rendah, kita bagi suntikan kedua, dos penggalak. Tujuan dos penggalak ni adalah untuk meningkatkan kembali aras antibodi ni tadi. Jadi aras antibodi pun makin meningkat dan seterusnya melepasi aras keimunan. Lepas dia sampai 60 ni, unit arbitrary ni 60, dia akan turun kan? Dia akan turun, tapi jangan risau. Dia akan turun, tetapi dia tak turun lah sampai bawah daripada. Kalau dia turun pun, aras antibodi ni dia masih lagi dalam atas daripada 40 ni lah. Dia akan turun macam ni lah. Macam ni lah maksudnya. Faham ni contoh. Ada setengah penyakit tu dia kena ada dapat 3 kali. Ada setengah penyakit tu 2 kali. Kan? Bergantunglah pada vaksin yang kita dapat tu. Jelas? Ni suntikan pertama. Yang ni suntikan kedua. Yang kita kenali sebagai booster. Nampak tak? Aras antibodi tu dia naik perlahan-lahan. Dan lepas tu dia akan turun. Sebab dia tak lepas lagi aras imunisasi ni. Dia akan diberi dos penggalak supaya dia akan terus melepasi aras keimunan. Dan dia akan stay lah kat situ. Okey? Jelas Okey. Aras keimunan merujuk kepada kepekatan antibodi yang mencukupi untuk melawan sesuatu penyakit. Kalau aras antibodi tu dia lepas aras keimunan, maksudnya dia boleh lawan patogen tu. Tapi kalau dia turun, dia tak boleh lawan. Okey? Aras antibodi dalam darah seseorang selepas pemvaksinan yang pertama dan yang kedua. Contohnya vaksin COVID-19 kan. Kalau Sinovac, dia lepas 2 minggu,
kita akan dapat suntikan yang kedua, betul tak? Sebab lepas minggu yang kedua tu, aras antibody dia nak turun dah. Sebab tu kita terus pergi dapatkan dos suntikan yang kedua. Untuk AstraZeneca, dia lambat sikit kan? Tak silap saya 2 bulan ke 3 bulan lepas dos yang pertama. Dia lambat sikit nak turun. Okey, macam itulah. Kalau Pfizer, 2 minggu. Macam Sinovac juga. Okey, kita tengok pula untuk suntikan anti-serum ni. Okay, nampak ni ya? Okey. Hanya diperlukan. Hanya perlu diberikan sekiranya aras antibody dalam darah jatuh di bawah aras keimunan dan pesakit masih dijangkiti penyakit tersebut. Okay, macam ni. Ini adalah suntikan pertama. Orang tu tengah sakit. Katalah dia terkena gigitan ular ke apa ke. Dia tengah sakit ni. Kita bagi dia suntikan yang pertama. Bila kita bagi dia suntikan yang pertama, nampak tak aras antibody tu akan terus naik. Akan terus meningkat. Cepat kan? Mendadak lah maksud ni. Dia terus meningkat. Sebab apa? Sebab antibody tu memang dah ada dalam anti-serum. Dia akan lawan patogen ni tadi. Dia akan lawan, tapi dalam berapa bulan pula dia akan turun balik. Dia akan turun. Dia tak kekal lama. Dia tak boleh kekal lama. Dia adalah perlindungan yang serta-merta, tapi keburukan dia tak tahan lama. Okay, dia turun balik. Katalah bulan keempat ni dia turun balik. Tapi orang tu masih lagi tak sembuh. So kita bagi dos yang kedua. Okay, dos yang kedua tu kita tak panggil booster. Dia bukan booster. Dos yang kedua, sebab dos yang pertama tu dah rendah dah. Jadi aras antibody akan terus meningkat. Tapi malangnya dia tak tahan lama. Dia akan turun lah balik. Kalau orang tu dah sembuh tak apalah. Tapi kalau orang tu sakit lagi, kena suntik lagi sekali macam ni. Macam itulah seterusnya. Ya? Dan dia akan turun. Last sekali dia akan turun melepasi aras keimunan. Dia takkan stay di atas aras keimunan. Sebab dia adalah perlindungan yang sementara saja. Aras antibody dalam darah seseorang selepas suntikan pertama dan kedua anti-serum. Kalau nampak graf yang macam ni, maksudnya ini adalah suntikan anti-serum. Dan kalau nampak graf macam ini adalah suntikan vaksin. Cikgu harap awak fahamlah daripada graf ni macam mana awak nak ceritakan tentang aras antibody ni. Jelas ya? Yang ni dia naik lambat ni. Dia naik lambat sebab badan ni ambil masa nak hasilkan. Yang ni dia terus mendadak naik. Sebab dalam anti-serum tu memang sudah ada antibody. Okey? Jadi, cikgu nak awak salin. Jadual 11.1, salin dia sebagai nota. Okey? Itu saja untuk tugasan kita pada hari ini.